Resolusi 03 DPR 22F1020. Ada beberapa faktor persekitaran luaran yang memberi kesan kepada kejayaan jualan. Antaranya adalah seperti isu ekonomi, politik, budaya dan juga sumber semula jadi. Contohnya, isu semasa iaitu kenaikan harga barang. Pelanggan akan lebih sensitif terhadap harga dan syarikat perlu memikirkan cara untuk mengurangkan kos supaya dapat menawarkan produk dengan lebih murah dan dapat meningkatkan jualan. Berat tentang perubahan citarasa pengguna iaitu dengan mengeluarkan produk yang mempunyai permintaan tinggi dan selari dengan citarasa mereka. Hal ini supaya syarikat dapat mengatasi pesaing. Sebagai pengurus jualan akan merasakan sumber pengambilan pekerja yang terbaik adalah sumber dalaman, iaitu dapat menjimatkan kos, dapat mengurangkan masa tempoh latihan dan juga dapat memberi semangat dan motivasi kepada pekerja. Sumber dalaman adalah dengan menaikkan pangkat pekerja yang sedia ada. Dapat mengurangkan kos kerana sumber dalaman tidak memerlukan latihan yang terlalu banyak kerana pekerja dalaman telah pun berpengalaman dan tahu cara budaya kerja dalam syarikat tersebut. Selain itu, dapat mengurangkan tempoh latihan dan juga mempercepatkan proses pengambilan pekerja. Hal ini kerana syarikat telah mempunyai rekod pekerja dan mengetahui prestasi pekerja sepanjang bekerja dengan mereka. Hal ini dapat membantu dan memudahkan syarikat untuk membuat penilaian tentang kelayakan dan juga kesesuaian pekerja terhadap jawatan tersebut. Akhir sekali adalah dapat meningkatkan kesetiaan pekerja, iaitu dengan memberi motivasi. Pekerja akan berusaha dan juga meningkatkan prestasi mereka supaya dapat dinaikkan pangkat. Nama saya Nomi Sarah binti Al-Baka. Hari ini akan membentangkan tentang the best compensation plans. Compensation plan is accommodation, salary and incentive. Ini kerana yang pertama adalah tempat kerja yang berdaya saing dan juga berorientasikan maklumat. Jadi pekerja akan menandakan sikap budaya yang sihat dalam kalangan pekerja yang lain. Selain itu, mendorong juga individu ataupun pasukan untuk mencapai matlamat yang dinamik dan memajukan hasil. Meningkatkan kesetiaan pekerja. Ini kerana nilai prestasi pekerja dihargai oleh syarikat. Selain itu, mereka juga akan bekerja keras untuk mendapatkan insentif ataupun komisen daripada syarikat. Ketiga adalah meningkatkan semangat pekerja. Ini kerana hasil kerja mereka dihargai oleh syarikat dan membuatkan mereka lebih bersemangat untuk datang kerja. Selain itu, bonus dan juga komisen merupakan titik kejayaan mereka. Important of code conduct adalah salah satunya adalah etika standard yang mana jurujua terlibat dalam amalan jujur dan juga keadilan semasa menjalankan pekerjaan. Hal ini kerana dapat membina kepercayaan pelanggan terhadap prestasi syarikat. Kedua adalah compliance yang mana jurujura perlu mematuhi peraturan undang-undang dan juga peraturan industri yang macam jurujura ni tak boleh lampujukan maklumat kepada orang luar. Ini bagi mengurangkan risiko undang-undang bagi syarikat. Adalah konsistensi yang mana perlu menyediakan rakan kerja yang konsisten untuk membuat keputusan. So, menyediakan rakan kerja ni bagi memudahkan semua ahli pasukan jualan beroperasi pada prinsip etika yang sama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurka Yunisa binti Muhammad Syam. Nama edis 03 DPR 22F1059. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang tata kelakuan. Tata kelakuan terbahagi pada 3, iaitu product or service, term of sale, warranties and guarantees. Yang pertama, product or service, iaitu ketulusan, menyampaikan suatu fungsi dan hak pengguna dengan lebih jelas kepada pelanggan. Ini akan menurunkan potensi risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Seterusnya, mengenai privasi data, mengutamakan perlindungan data pengguna dan mematuhi undang-undang privasi. Dengan cara ini, kita perlu dapatkan persetujuan yang lebih jelas mengenai pengumpulan dan penggunaan data. Yang terakhir, kebolehcapaian. Pastikan sesuatu produk
yang boleh diakses oleh individu kurang upaya dengan usaha untuk jadikan teknologi sebagai mesra pengguna. Yang kedua, mengenai term OSIL. Term OSIL merupakan kod kelakuan yang menerangkan tentang tingkah laku beretika dan ketulusan. Sebagai contoh, garis panduan yang mengenai komunikasi jujur dengan pelanggan. Ini akan memastikan bahawa wakil jualan memberikan maklumat yang tepat dan betul mengenai produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Yang ketiga, warranties and guarantees. Warranties di mana syarikat mengeluarkan peranti elektronik yang memberikan jaminan waranti kepada pengguna bahawa produk tersebut memenuhi piawaian yang ditetapkan. Sebagai contoh, waranti mungkin meliputi kefusian peranti dalam tempoh tertentu dan menjanjikan penambahbaikan sekiranya berlaku kecacatan pada masa itu. Yang terakhir, jaminan, di mana syarikat menawarkan jaminan serta jaminan ini dapat menjanjikan bayaran balik sekiranya pelanggan tidak berpuas hati terhadap kualiti produk.